Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam forum Hal Ehwal Islam bagi membicarakan dan membincangkan tentang isu yang berlega-lega di telinga-telinga kita pada masa kini, iaitu isu tentang anak bunuh mak ayah dan apa perspektif syariah tentang isu ini. Bersama saya, kita ada 4 orang panel dari pelbagai bidang. Saya perkenalkan yang pertama, kita ada Dr. Aslam sebagai pakar bidang kewartawanan dan jurnalis. Seterusnya Dr. Zaki sebagai pakar syariah di Universiti Malaya. Dan seterusnya kita ada Dr. Akil sebagai pakar syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita juga ada Dr. Afif Faik sebagai pakar syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kepada perbincangan topik ini. Saya ingin lontarkan soalan kepada panel pertama kita, iaitu Dr. Zaki. Dr. Zaki, boleh tak Dr. Zaki terangkan serba sedikit pengenalan tentang isu, tentang tajuk forum kita hari ini, dan sedikit hukum hakam ataupun pandangan syariah tentang isu ini? Silakan Dr. Zaki. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Okey, jadi berdasarkan persoalan tersebut, seperti yang kita tahu, zaman sekarang banyak kes-kes yang kita telah dengar berkaitan dengan pembunuhan. Tetapi ada kes yang sampai mereka membunuh bukan membunuh saja-saja. Mereka membunuh disebabkan sesuatu. Okey, jadi sesuatu itu apa? Mereka membunuh itu disebabkan untuk mendapatkan harta faraid. Okey, jadi terdapat kes pembunuhan dalam kalangan ahli keluarga sendiri yang membimbangkan saban hari. Ada yang membunuh isteri sendiri, ada yang membunuh suami sendiri, bahkan ada yang membunuh ibu bapa sendiri. Berdasarkan soalan tersebut, seperti yang kita tahu, isu-isu tentang manusia yang menggilakan harta duniawi sehingga sanggup melakukan perkara di luar akal fikiran manusia seperti membunuh keturunan sendiri. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh nafsu yang membuak-buak sehingga sanggup melakukan perbuatan di luar fikiran manusia. Kes pembunuhan dalam kalangan ahli keluarga sendiri membimbangkan saban hari. Ada yang sanggup membunuh pasangan sendiri, sama ada suami ataupun isteri. Bahkan paling mengecewakan lagi apabila ada yang tergamak membunuh ibu bapa sendiri. Faktor kepada tindakan membunuh ini, ia mungkin disebabkan oleh pewarisan harta. Beringatlah untuk memastikan sengketa ahli keluarga tidak berpanjangan. Jika ada bibit-bibit permusuhan sekalipun, jangan sesekali diakhiri dengan pembunuhan dan kematian. Apabila terjadinya hal tersebut, maka tercetuslah masalah untuk membahagikan harta pusaka nanti. Pembunuh tidak layak untuk mendapat harta faraid. Apa yang dimaksudkan adalah jika orang yang membunuh itu merupakan waris kepada si mati. Meskipun bunyinya kedengaran agak janggal, tetapi itulah realitinya yang berlaku pada hari ini. Pembunuh tidak berhak mendapat harta pusaka daripada mangsanya sekiranya orang yang dibunuhnya itu mempunyai hubungan pewarisan, iaitu faktor kerabat seperti ibu, bapa atau adik-beradik. Asas sandaran hukum itu daripada hadis Rasulullah SAW, tiada sesuatu harta pusaka bagi seseorang pembunuh. Riwayat Abi Dawud, Kitab Al-Diyat. Hal ini kerana pewarisan merupakan satu bentuk nikmat dan kurniaan yang diberikan kepada ahli keluarga, sedangkan tindakan membunuh adalah satu tindakan jenayah. Kedangkalan umat Islam dalam memahami faraid dan kecenderungan masyarakat kita yang mementingkan kebendaan sering mencetuskan perbalahan di kalangan keluarga dalam pembagian harta pusaka. Apabila kebendaan dijadikan ukuran tanpa berpandukan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan manusia hilang pertimbangan
dan sanggup memutuskan tali persaudaraan disebabkan oleh harta pusaka. InsyaAllah itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Dr. Zaki atas pengenalan dan penerangan tentang topik kita pada hari ini. Seperti yang dapat kita faham bahawa memang ada segelintir manusia yang sanggup melakukan jenayah bunuh bagi mendapatkan harta seseorang itu, sehingga wujudnya anak yang membunuh mak ayahnya sendiri untuk mendapatkan faraid dengan lebih cepat. Dan kita tertanya-tanya, adakah betul wujud ke isu ini di Malaysia ini, ataupun isunya hanya berlaku di luar negara? Dan kalau betul wujudnya isu ini, apa sebab-sebab wujudnya perkara ini di Malaysia? Dan saya lontarkan soalan ini kepada panel kedua kita, pakar kewartawanan dan jurnalis kita, Dr. Aslam. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita, Encik Muhammad Afif Fakri, di mana berkaitan isu semasa, di mana kes pembunuhan dalam kalangan ahli keluarga sendiri membimbangkan saban hari. Ada yang sanggup membunuh pasangan sendiri, sama ada suami atau isteri yang menjadi mangsa. Paling mengecewakan lagi apabila ada yang tergamak untuk membunuh ibu atau bapa dan ahli keluarga yang lain. Apapun faktor kepada tindakan membunuh tersebut, ia menyebabkan hilangnya nyawa mangsa dalam kalangan waris. Di mana saya menyentuh dalam satu isu ni, di mana suspek positif dadah bunuh ibu bapa itu sendiri. Di mana benda ni berlaku di Kuala Lumpur, di IPD, Wakefield, di mana suspek tersebut ialah positif dadah, 3 jenis dadah, iaitu dadah yang pertama ialah amfetamin, yang kedua metopatamin dan morfin. Di mana isu ini sangatlah merisaukan anak muda zaman sekarang. Anak-anak sanggup membunuh ibu bapa dia sendiri kerana inginkan harta ataupun inginkan dadah tersebut. Punca berlakunya pembunuhan dalam kalangan remaja ni ada 3 yang boleh saya simpulkan. Yang pertama, oleh ibu bapa itu sendiri, di mana banyak ibu bapa yang mengabaikan anak-anak. Sememangnya terlalu banyak kes pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak yang ada kalanya meruntun perasaan kita apabila membacanya di media. Namun, jika dikaji, apakah antara faktor mendorong ibu bapa lalai terhadap anak-anak? Di mana yang pertama, masalah kekurangan ilmu dalam jiwa. Ibu bapa tidak faham ilmu keibu-bapaan dalam menjaga anak kecil. Ada antaranya hanya tahu anak itu sebahagian daripada hidup, tetapi tidak benar-benar praktis menjaga dan melindungi mereka. Di mana faktor hidup juga antara salah satu sebab. Kadang-kadang ada yang terpaksa membawa anak ketika berniaga di tepi jalan. Ketika sibuk, anak terbiar dan ada kalanya menyebabkan anak-anak tersebut terbiar di jalan. Masalah ekonomi juga adalah salah satu sebab faktor pengabaian ini, di mana ibu bapa terpaksa tinggalkan anak sendirian di rumah, mungkin dijaga kakak atau abang yang juga masih kecil. Ibu bapa yang ada gangguan mental dan emosi menyebabkan mereka tidak peduli pada anak kecil dan membiarkannya itu hidup sendiri. Di mana yang kedua, ada salah satu sebab faktor anak boleh bunuh ibu bapa ini ialah penyalahgunaan dadah. Penggunaan dadah atau alkohol oleh remaja boleh memperburukkan lagi masalah kesihatan mental dan mempengaruhi tingkah laku mereka. Sesetengah jenis ubat boleh menjejaskan sistem pusat dan menyebabkan perubahan drastik dalam tingkah laku dan persepsi. Walaupun penyalahgunaan dadah boleh menjadi faktor risiko, adalah penting untuk diingatkan bahawa sebagai ibu bapa, banyak kes di mana individu yang menyalahgunakan dadah tidak terlibat dalam tindakan keganasan yang serius. Okey, yang ketiga, di mana akhir sekali ialah atau puncanya ialah tekanan dari segi pembelajaran.
Semasa ibu bapa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, ibu bapa sanggup melakukan apa saja demi anak mereka. Mereka mengharapkan dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Tidak dinafikan bahawa persaingan dalam peperiksaan, peluang untuk belajar atau bekerja dengan orang lain ada semakin sengit pada masa kini. Lagi-lagi kita, anak-anak kita di zaman universiti ini, di zaman sekolah menengah, banyak assignment, banyak video-video yang perlu dilakukan. Ini sekaligus akan menjadikan beban kepada mereka, akan menjadikan pembelajaran ini sebagai tekanan dan sebagai tekanan, di mana di waktu ini dan di situasi ini ibu bapa sepatutnya menjadi medan utama untuk membimbing anak-anak dan untuk menekankan kepada anak-anak tentang konsep-konsep yang boleh diterapkan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak supaya lebih tenang dan lebih mengawal emosi ketika di situasi pembelajaran. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya boleh simpulkan. Terima kasih kepada panel atas soalan tersebut. Baik, terima kasih panel kita. Begitu jelas kita dapat lihat bahawa isu ini merupakan satu isu yang besar untuk dititik beratkan, dan kita dapati bahawa di Malaysia telah mula ada bibit-bibit jenayah ini yang perlu kita elakkan, dan antara cara untuk mengelakkan berlakunya jenayah ini adalah dengan mencegah puncanya itu sendiri dari berlaku. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, antara punca berlakunya jenayah-jenayah ini adalah pengabaian anak, penyalahgunaan dadah dan tekanan peperiksaan. Oleh itu, dari jenayah-jenayah dan masalah yang timbul ini, kita ingin lihat apakah perspektif syariah tentang isu ini dan apakah implikasi syariah yang berlaku kepada masyarakat, pada anak yang membunuh ibu bapanya dari perspektif syariah. Untuk itu saya lontarkan soalan ini kepada panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Akil. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang dilontarkan. Sebenarnya kita bincangkan dalam kes pembunuhan ini di dalam perspektif syariat. Perkara yang sering diutarakan adalah berkaitan pewarisan harta. Di dalam kitab-kitab fiqh banyak juga membincangkan tentang perkara ini. Ulama telah bersepakat bahawa penghalang kepada pewarisan ada tiga perkara. Yang pertama, pembunuhan, yang kedua, penghambaan, dan yang ketiga, perbezaan agama. Namun yang kita nak tekan di sini adalah berkaitan pembunuhan anak. Namun ulama bersepakat tentang bersepakat bahawa pembunuhan merupakan salah satu halangan kepada pewarisan. Tetapi ulama berselisih faham tentang jenis pembunuhan ini. Di dalam imam mazhab pun berselisih faham tentang perkara tersebut. Okey, kita berbalik kepada soalan yang diajukan. Adakah ia mutlak kepada semua pembunuhan sama ada pembunuh pemberi warisan atau pembunuh orang lain yang tiada hubung kait dengan harta warisan? Di dalam kitab Fiqh Al-Mahaji mengatakan pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya, sama ada seorang itu membunuh dengan niat atau sebaliknya. Dalam hal ini disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mafhumnya al-qatil la yaris, maksudnya pembunuh tidak akan mewarisi harta. Riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain pula Rasulullah SAW bersabda, laisa lil qatil syai',
yang bermaksud pembunuh tidak layak menerima apa-apa harta pusaka. Hadis ini juga dalil kepada penyataan bahawa pembunuh tidak boleh mewarisi harta si mati. Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebut dalam kitabnya, sekiranya seorang waris membunuh pewarisnya, maka dia terhalang daripada menerima harta pusaka, sama ada pembunuhan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Okay, pada dasarnya ulama bersepakat bahawa pembunuhan ini merupakan halangan pada untuk orang itu menerima pewarisan. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih panel kita Dr. Akil atas pencerahan kepada kita tentang perspektif syariah, bahawasanya Nabi sendiri telah menerangkan dalam hadis-hadisnya, hadis-hadis baginda, bahawa pembunuh tidak boleh mewariskan harta. Maka untuk isu yang kita lihat sekarang, anak membunuh mak ayahnya sendiri, maka dapat kita fahami dari perspektif syariah bahawasanya anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan faraid dan pewarisan harta dari ibu bapanya sendiri. Kita sudah sampai ke penghujung perbincangan, maka kita ingin dapatkan rangkuman tajuk ini, rangkuman topik ini. Apakah rangkuman dan kesimpulan dari isu ini dari pandangan syariah? Untuk itu saya persilakan panel terakhir kita, Dr. Afif Faik, untuk memberi penjelasan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Afif Fakri. InsyaAllah saya akan merangkumkan apa yang kita dapat melalui isu pada hari ini. Dalam Islam, dosa membunuh adalah salah satu daripada dosa besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah, dosa membunuh pula tidak akan terampun, melainkan dimaafkan oleh waris keluarga atau dengan qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu asbab yang benar. Surah Al-An'am ayat 151. Islam amat menjaga nyawa setiap umatnya. Setiap darah umat Islam haram untuk ditumpahkan, terlebih lagi saudara sesama Islam. Ulama telah bersepakat bahawa membunuh adalah antara perkara yang menghalang seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka orang yang dibunuhnya. Antara sebab dan juga hikmah halangan perwarisan harta terhadap pembunuh adalah pembunuhan dianggap sebagai memutuskan hubungan persaudaraan, dan hubungan ini merupakan salah satu sebab yang membolehkan pewaris mewarisi harta. Selain itu, ia juga berdasarkan kepada satu kaedah yang masyhur yang bermaksud, siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum tiba masanya, maka dihalang untuk mendapatkannya. Kaedah ini menjelaskan bahawa oleh kerana pembunuh ingin segera mendapatkan harta warisannya melalui cara pembunuhan ini, maka dia dihalang daripada menerimanya. Kesimpulannya, seorang anak yang menjadi asbab kematian ibu bapanya, sama ada dengan membunuh mereka atau menjadi saksi atas mereka hingga mereka dijatuhkan hukuman bunuh, maka dia tidak boleh mendapat pewarisan ibu bapanya. Sekian sahaja daripada saya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Afif Faik. Dengan itu dapat kita faham bahawa isu anak bunuh mak ayah atau isu pembunuhan ini membawa kepada penghalang anak tersebut untuk mendapatkan harta pewarisan dari ibu bapa tersebut. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang ingin hidup aman dan tenteram, kita perlulah sentiasa menjaga ketenteraman dengan mencegah perkara ini dari berlaku. Dan bersama-samalah kita memastikan kesejahteraan ini kekal terjaga. Untuk itu saya berterima kasih kepada panel-panel
sekalian atas ulasan dan ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Sekian sahaja untuk forum kali ini. Kita bertemu di lain masa. Sekian juga daripada saya, Tuan Moderator Muhammad Afif Fakhri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.